وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية سمح لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم آمين وإنما الملائكة المقربين وخرجنا من سنة الله وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسباب رحمتك يا رب رب اشرح لنا سرنا ولساننا وعمدة من لساننا قال الشيخ المصنع لا نفعنا بعلوم في الدارين آمين. Hari ini kita mulai kitab Zahratul Murid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah lagi amat mengasihani hamba-Nya. Ku mulai risalah ini. Maknanya dia mulaikan risalah. Risalah tu kitab ni lah. Dengan sebab tak begitu besar sangat, kitab dia dipanggilkan risalah. Mulaikan risalah ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah. Yang amat murah tu terjemuh daripada Ar-Rahman. Lagi amat mengasihi hamba-Nya, itu terjemuh daripada Ar-Rahim. Alhamdulillahil munfaridi bil ijadi wal i'dami. Segala puji bagi Allah yang ketunggalan dengan mengadakan dan mu'adamkan. Mu'adamkan tu maknanya meniadakan. Jadi pengarang kita memujikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji kepada Allah tu atas sifatnya ketunggalan dia. Atas sifat ketunggalan dia pada mengadakan. Dia satu saja yang mengadakan segala perkara. Dia satu saja yang meniadakan segala perkara. Itu maknanya segala puji bagi Allah yang ketunggalan. Yang dia satu saja, yang lain tak masuk campur pada mengadakan dan pada mengadamkan, meniadakan. Al-munazzahi anil a'radi fil af'ali wal ahkami. Yang maha suci daripada mengambil faedah pada segala perbuatan dan hukum. Segala perbuatan yang dia buat, segala hukum syarak yang dia menghukum. Dia tidak ambil faedah yang kembali kepada dia tu tidak ada. Hanya segala perbuatan dia dan segala hukum dia tu penuhi dengan hikmat dan faedah itu kembali kepada hamba. Tak kembali kepada dia sendiri. Itu maknanya yang maha suci. Tidak adalah benda ni tu apa dia mengambil faedah untuk diri pada perbuatan dia dan pada hukum dia. Bahkan segala faedah itu, faedah daripada menjadi dan menghukum tu kembali kepada segala hamba-Nya. Sebab dihukum pun, hukum tu untuk nak menarikkan, sebab hukum-hukum syarak tu, ya Allah Ta'ala mewajibkan itu, mengharamkan yang ni itu kembali kepada faedah tu dapat kepada hamba-Nya untuk dapat kejayaan dunia dan akhirat, dapat kesenangan dunia dan akhirat. Semuanya faedah tak kembali kepada Allah. Allah Maha Suci daripada mengambil faedah, bahkan faedah tu kembali kepada makhluk. Al-Qadimul Baqi wa haliku kulli syai'in. Al-Qadimul Baqi
wa haliku kulli ma 'adahu minal makhluqat. Al-qadimu al-qadimul baqi wa haliku kulli ma 'adahu minal makhluqat. Yang qadim, lagi kekal, atau al-baqi. Allah yang qadim, Allah yang kekal. Tak salah bagi. Bacanya al-munazzahi tadi. Al-munazzahi 'anil a'radi fil af'ali wal ahkam. Al-qadimil baqi wa haliki kulli ma 'adahu minal makhluqat. Yang qadim, Allah tu yang qadim, lagi kekal. Jadi sambungan tadi alhamdulillah al-qadim. Alhamdulillah al-munazzahi, yang akhir alhamdulillah al-qadimil baqi haliki kulli ma 'adahu minal makhluqat. Yang qadim lagi kekal, yang binasa tiap-tiap barang yang lainnya daripada segala makhluk. Jadi maknanya Allah yang qadim, Allah yang kekal, dan yang binasa oleh perkara-perkara yang lain daripadanya, daripada zatnya, daripada sifatnya, daripada segala makhluk. Mana setiap perkara yang lain daripada Allah tu semuanya binasa kesemuanya. Nak isyarat kepada yang lain pada Allah tu baharu kesemuanya. Al-mukhalifi lima 'adahu minal kainat. Yang menyalahi bagi barang yang lainnya daripada segala kainat, mana segala makhluk-makhluk. Dikandaki segala kainat ialah segala makhluk-makhluk. Maknanya dia tu yang tak sama dengan segala makhluk. Itu pujian yang memujikan dia, yang memuji dengan dia oleh pengarang kita. Maka kita tengok yang bahasa Arab tu dia dua yang pertama tu dia sajuk pada mim. Alhamdulillahil munfaridi bil ijadi wal i'dam. Mim. Al-munazzahi 'anil a'radi fil af'ali wal ahkam. Sudahi dengan mim. Kemudian dua yang belakang ni ta pula. Al-qadimil baqi wa haliki kulli ma 'adahu minal makhluqat. Al-mukhalifi lima 'adahu minal kainat. Itu dia. Lepas tu kalau kita perhati dalam perkataan bahasa Arab, perkataan pujian dia tu ada sebut-sebut, ada isyarat-isyarat kepada perkara yang kita akan belajar di sana, dalam kitab ini. Tengok al-munfaridi, yang berketunggalan, itu nak isyarat kepada sifat wahdaniyat. Al-munazzahi 'anil a'radi fil af'al wal ahkam. Itu pun isyarat kepada sifat wahdaniyat juga. Al-qadim isyarat kepada sifat qidam, al-baqi isyarat kepada baqa, haliki kulli ma 'adahu tu isyarat kepada makhluk semuanya baharu. Al-mukhalifi lima 'adahu itu isyarat kepada sifat mukhalafah, mana benar-benar tu ada isyarat kepada bahasan lagi akan datang. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amini. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil amini. Terjemah dianya, dan rahmat, salat dengan makna rahmat, dan sejahtera, kedua-dua ini atas penghulu kita, ni turun keduanya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar, as-sadiq,
yang benar. Ini nak isyarat kepada sifat sidik. Al-amin, lagi kepercayaan, sifat amanah. Wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ini sajuk di atas nun. Amin, din. Dan atas segala keluarganya, keluarga Sayyidina Muhammad dan sahabatnya, dan yang mengikut bagi mereka itu, bagi Nabi dan keluarga dan sahabat. Mengikut pada kebajikan, mana mengikut pada jalan yang baik. Lepas tu dengan kebajikan apa tu? Hingga hari kiamat. Yaumiddin, hari kiamat. Hingga hari kiamat. Yaumiddin. Itulah. Amma ba'du. Fayakulul murtaji min rabbihi bulughal amani. Muhammadun Ali ibn Abdurrahman ibn Abdul Ghafuri Al-Kalantani. Dia orang Kelantan. Sekali lagi baca. Amma ba'du fayakulul murtaji min rabbihi bulughal amani. Muhammadun Ali ibn. Tak ada itu bin tu lah. Tapi kita baca begitu dengan bahasa Arab. Ali ibn Abdurrahman ibn Abdurrahman ibn Abdul Ghafuri Al-Kalantani. Adapun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada bismillah, alhamdulillah, selawat salam. Selepas pada bismillah, lepas pada alhamdulillah, puji, lepas pada selawat dan salam di atas Sayyidina Muhammad. Apa nak kata pula? Begitu. Maka berkata oleh hamba yang harap, itu al-murtaji, yang harap daripada Tuhannya, Tuhan hamba. Harap, apa harapan dia? Harapan dia tu akan sampai segala angan-angan dan cita-cita dan citanya. Mana sama tu? Angan-angan dan cita, mana sama? Bulughal amani. Amani tu angan-angan dan cita-cita. Dia tu siapa hamba-hamba tadi tu? Apa nama dia? Muhammad Ali bin Abdurrahman bin Abdul Ghafur, Kelantan. Dia orang Kelantan. Apa dia nak kata ni? Dia katanya, kata hamba, berkata hamba. Apa dia hamba yang nak kata? Hadhihi risalatun latifatun fi usuliddin mawdu'atun lil mubtadi'in. Fi usuliddini mawdu'atun lil mubtadi'ina. Kalau tak wakaf baca begitulah. Ini suatu risalah yang kecil. Yang kecil tu daripada lafaz latifah. Asal latifah tu makna lembut. Asal latifah tu makna lembut. Tetapi dikandaki di sini kecil. Kecil tu maknanya bahasan dia tu tak banyak. Kitab tu apabila kecil tu biasanya orang panggil risalah. Kitab lah. Tapi ditilik kepada kecil dia, dia tu tak besar sangat, dia panggil risalah, dia tak panggil kitab. Pada bicara ilmu usuluddin, dihantarkan dia
bagi orang yang mubtadi. Dihantar tu mana dia karang untuk orang ni. Dihantarkan, dikarangkan dia bagi orang yang mubtadi, orang permulaan belajar. Orang yang baru belajar. Mubtadi mana orang yang memulai, mana memulai belajar. Wasammaituha zahratal muridi fi aqaidit tauhidi. Dan ku namai, kaf tu ku, aku, namai, jadi kitab risalah dia tu memanglah kena ada nama, senang kita nak tuju, nak cari, nak beli, nak belajar kan. Kalau tak ada nama susah pula. Gitu lah. Kitab tu, kitab mana? Tak boleh nak sebut, tak tahu nama. Lalu tu mesti kena letak nama, senang kita nak tuju. Aku namai Zahratul Murid, tu nama dia, pada bicara aqaidit tauhid. Jadi kitab dia nama Zahratul Murid. Kitab ni tu dikarang untuk bicara pada bahasan bicara bahasan aqaid dalam bab tauhid. Kemudian doa, ja'alallahu khalisatan liwajhil karimi. Ja'alahallahu khalisatan liwajhil karimi. Wa nafa'a biha kullu man talaqqahu biqalbin salim. Biqalbin salim. Kalau tak nak wakaf tu baca biqalbin salimin. Wa nafa'a biha kullu man talaqqa, qaf tasydid, talaqqahu biqalbin salim. Minta jadikan, ni doa untuk kitab dia. Dia berdoa supaya kitab dia tu begini, minta jadi oleh Allah, minta jadikan dia kan risalah ni oleh Allah Ta'ala semata-mata bagi zat yang mulia. Mana ikhlas. Jadi maknanya karangan kitab ini tu semata-mata kerana Allah, bukan kerana lain-lain. Dan memberi manfaat ya Allah dengan dia, dengan risalah ni. Dia minta Allah Ta'ala beri manfaat dengan risalah dia ni, manfaat kepada akan orang yang mengambilkan dia, beri faedah, beri manfaat kepada orang yang mengambilkan dia. Mana mengambil tu mana terima, sambut. Sebab terima daripada talaqqa. Talaqqa tu mengambil, sambut, terima. Dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang sejahtera, sejahtera daripada dengki dan sebagainya. Mana hati dia tu tidak ada apa-apa sifat yang tak baik daripada hati. Terima semata-mata terima dengan 10 tangan. Bukan terima dengan hati yang berdengki kepada musannif. Terima dengan hati yang suka nak i'tirad, dengan hati yang cenderung kepada kesalahan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya, dan tiada upaya, maknanya la haula, tiada daya, maknanya tak boleh nak lepas daripada maksiat. Maksudnya tak boleh nak lepas daripada maksiat. Dan tiada upaya, mana tiada kekuatan untuk buat amal ibadat, untuk taat. Dan tiada upaya, yakni pada ibadat, pada taat, melainkan dengan tolong Allah, dengan pertolongan Allah. Sekiranya kalau Allah tolong, Allah Ta'ala bagi pertolongan, tentulah kita dapat lepas daripada maksiat, kita dapat buat, tunaikan taat dan ibadat. Sekiranya kalau tak ada pertolongan daripada Allah, tiada daya lah kita untuk nak lepas daripada
maksiat, tiada upaya untuk nak tunaikan taat ibadat. Melainkan dengan tolong Allah yang Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Abi, kita tengok kat tepi. Kat tepi, kalau kitab tobak yang tobak dulu tu ada tulis kat tepi. Kalau tobak baru tu ada tulis, kalau ada kitab yang tobak macam ni, tu muka surat 10. Kalau ada tobak begini, pada muka surat 10. Kalau yang macam ni. Kalau yang begini tu kat tepi kat tepi. Kat tobak yang ikut zaman, ikut tobak dulu tu dekat tepi. Dia katanya qauluhu bismillahirrahmanirrahim. Faidatun, sebab ditentukan akan bismillah, akan basmalah dengan 3 nama. Bismillahirrahmanirrahim dia panggil basmalah. Kalau kata basmalah tu mana perkataan bismillahirrahmanirrahim. Basmalah. Dia ringkas. Basmalah. Apa makna? Kata perkataan bismillahirrahmanirrahim. Kalau la haula wala quwwata yang tadi dia panggil hauqalah. Kalau la haula wala quwwata yang tadi tu dia panggil hauqalah. Kalau katanya hauqalah tu maknanya kata apa dia, la haula wala quwwata illa billah. Kalau kata hamdalah mana alhamdulillah. Di sini dia katanya faidatun, ini suatu faedah, sebab ditentukan akan basmalah dengan 3 nama. Sebab bismi dengan nama, apa tu, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal nama Tuhan kitanya 99. Kenapa tak kata bismi Al-Malikil Quddus As-Salam? Kenapa tak kata begitu? Padahal banyak lagi kan. Nama Allah Ta'ala itu yang kita maklum tu 99, tetapi yang sebenarnya bukan begitu. Nama Allah Ta'ala itu amat banyak. Bukan 99. Kenapa boleh kata bukan 99? Nanti kita tengok. Jadi sebanyak-banyak nama Allah Ta'ala itu memilihkan Allah satu nama, Ar-Rahman satu nama, Ar-Rahim satu nama untuk jadikan bismillah. Kalau kita tanya kenapa dia tak kata Bismil Muhaimini, misalnya Al-Malikil Quddus As-Salam, banyaklah nama dia. Tapi kenapa dia pilih satunya, pilih nama Allah, yang keduanya pilih nama Ar-Rahman, yang ketiganya pilih nama Ar-Rahim. Sini nak menyatakan sebab. Faedah sebab ditentukan akan basmalah dengan 3 nama ini, serta bahwasanya nama Allah Ta'ala itu 3,000 nama. Padahalnya nama Allah itu bukan ada 3 ini. Padahal nama Allah bukan 3 ini, bahkan nama Allah tu 3,000 nama. Lepas tu yang kata 99 tu, itu mengikut yang disebut dalam Quran.
Itu mengikut yang disebut sekadar yang disebut dalam Quran. Tapi bukan kesemua. Jadi dalam Quran tu Allah Ta'ala sebut nama dia tak kesemua. Bahkan sebahagian daripada nama dia tu disebut di dalam Quran dan sebahagian yang banyak lagi tak disebut di dalam Al-Quran. Kita ingat begitu. Serta bahawasa nama Allah ini padahal nama dia nya 3,000 nama. Bukan 3 ini, bukan juga 99. Tapi tujuan ambil dipilihkan lafaz nama Allah, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, jadikan basmalah tu supaya mengetahui oleh orang yang arifin. Supaya mengetahui oleh orang yang arifin, orang yang mengenalikan Allah, bahwasanya yang sebenar bagi bahawa diminta tolong dengan dia pada sekalian pekerjaan itu, iaitu Tuhan Al-Ma'bud Al-Hakiki yang merentah akan segala nikmat, yang bersegera dan yang bertangguh, yang sebenarnya dan yang halusnya. Jadi hikmat Allah Ta'ala letakkan 3 nama ini di dalam basmalah. Tujuannya begini, supaya tahu oleh orang yang arifin, orang yang mengenali dia lah, bahawa yang sebenar, mana yang sepatut, yang sebenar, yang patut bagi bahawa diminta tolong dengan dia, dengan Allah pada sekalian pekerjaan, iaitu Tuhan Al-Ma'bud Al-Hakiki. Al-Ma'bud Al-Hakiki itu pengertian bagi nama Allah yang memerintah segala nikmat, itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nikmat yang segera, mana nikmat yang diberi pada dunia. Dan yang bertangguh, maknanya yang lagi akan datang, mana sekarang tak bagi lagi, akan dibagi pada masa depan di akhirat esok. Nikmat yang segera, mana nikmat pada dunia, nikmat yang bertangguhan ialah nikmat akhirat. Yang sebenarnya, yang besar kan yang sebenar. Yang besarnya, nikmat yang besar-besar, yang halusnya, halus. Nikmat yang besar, nikmat yang halus. Jadi sebab Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu kita maklum yang memberi nikmat kepada yang mengasihani, akan segala hambanya dunia dan akhirat. Itu maknanya tu berdekatan di antara Ar-Rahman, ada berbeza tapi tak jauh sangatlah. Sebab asal Ar-Rahman dan Ar-Rahim tu daripada lafaz rahmat, mana yang memberi nikmat. Jadi sebut nama Allah, sebut nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, untuk nak beritahu kepada orang-orang yang arifin bahwasanya kita nak minta apa-apa daripada, nak berdoa apa-apa daripada Tuhan kita, sebab kita tilik kepada maknanya. Makna bagi Allah ialah Tuhan yang ma'bud, yang disembah dengan sebenar. Lagi pula dia tu yang amat mengasihani dan amat kasihan belah kepada hamba-Nya. Jadi tilik kepada 3 sifat ni kita minta kepada dia. Maka jangan malu bahawa diminta dituntut daripada Allah akan suatu yang hakir. Maka jangan malu, jangan segan bahawa diminta daripada Allah akan suatu perkara yang hakir, maknanya bukan benda besar-besar lah, seperti roti dan garam. Jadi sebab Ar-Rahman, Ar-Rahim, lebih laginya Ar-Rahman tu mana Tuhan yang bagi nikmat, tak kira nikmat yang besar ke nikmat yang kecil.
Walaupun kita nak garam sebuku garam pun, mintalah daripada Allah. Nak roti sekeping roti pun, walaupun benda ni bukan benda besar. Jangan terasa sebuah salah nak minta roti satu keping daripada Allah. Nak minta garam satu gegam kemasalan daripada Allah. Jadi maknanya sebab tilik kepada makna Ar-Rahman dan Rahim tu yang memberi nikmat. Takkan nikmat yang sekarang ke, nikmat yang masa depan ke, nikmat yang besar-besar ke, nikmat yang kecil ke, semua dia bagi. Lalu tu kita tu sepatutnya jangan terasa segan nak minta apa-apa daripada dia. Walaupun benda tu benda yang kecil sekalipun, nak duit 1 sen pun, mintalah. Jangan katanya ini sebuah salah nak minta daripada Allah. Jangan terasa gitu. Seperti ditutup daripada Allah segala perkara yang besar-besar. Perkara-perkara hajatan-hajatan kita yang besar-besar, kita tergamuk minta daripada Allah, kita tak segan nak minta daripada Allah. Benda yang kecil, yang hakir, yang lekeh sekalipun, yang kurang berharga sekalipun, mintalah. Sebab semuanya besar kecil pun benda yang dia bagi pada kita. Satu duit, satu suap makanan pun yang dia bagi. Berjuta makanan, berjuta duit pun yang dia bagi. Sehalus-halus nikmat pun dia bagi. Sebesar-besar nikmat pun dia bagi. Lalu tu jangan segan dia kata. Sebab tilik kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan telah wahyi Allah Ta'ala akan Nabi Musa. Jadi Allah Ta'ala mewahyu kepada Nabi Musa. Ni nak cerita lah ni. Satu ketika pada zaman Nabi Musa, Allah Ta'ala ada wahyu kepada Nabi Musa. Apa wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa? Ya Musa. Ini perkataan wahyu dia kepada Nabi Musa. Jangan engkau takut daripada aku akan bakhil. Jangan engkau takut daripada aku akan bakhil. Mana tak bagi benda yang diminta. Bahawa engkau minta akan daku perkara yang besar-besar. Jadi Allah Ta'ala cakap sama Nabi Musa, kata, wahai Musa, engkau jangan takut. Takut aku nak jadi bakhil, jangan engkau takut. Jangan. Jadi engkau kalau nak minta perkara yang besar-besar, mintalah. Engkau kalau ada nak kepada perkara yang besar-besar, nak minta perkara yang besar-besar, yang hebat-hebat, mintalah. Jangan engkau takut aku nak jadi bakhil, tak bagi benda yang engkau minta. Maknanya begitu. Dan jangan engkau malu bahawa engkau minta akan daku perkara yang kecil-kecil. Jadi nak minta benda yang besar-besar, mintalah. Jangan engkau takut aku nak jadi bakhil. Tak bagi benda yang engkau minta dengan sebab besar-besar begitu. Dan sekiranya kalau benda yang engkau kandak itu benda yang kecil-kecil sekalipun, jangan terasa malu, jangan terasa segan, jangan rasa tak tergamuk nak minta. Jadi maknanya, mintalah kecil besarnya, hajatan kita, perluan kita besar kecil, mintalah daripada Allah Ta'ala. Dapat tutut olehmu daripada aku yang halus-halus dan upan binatang engkau. Ni Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Musa. Tutut, minta olehmu, wahai Musa, daripada aku, daripada Allah akan yang halus-halus. Benda yang halus-halus, benda yang kecil-kecil pun mintalah daripada Allah. Dan upan binatang engkau, sekadar upan, kalau belah ayam nak padi masalah, nak bagi ke ayam, mintalah daripada Allah. Walaupun benda ni, kalau kita tu tak fikir pun nak minta. Tapi semuanya yang kita dapat tu daripada pemberian Allah Ta'ala ke semua, mintalah. Hei Musa, tiadakah engkau ketahui bahawa aku jadikan khaldalah. Musa, tiadakah engkau ketahui, mana engkau tak tahu ke?
Maknanya tahu. Musa, adakah tiada engkau ketahui? Kau tak tahu ke bahawa aku jadikan khardalah, yakni biji sawi dan barang yang di atasnya. Jadi Allah Ta'ala tanya kepada Nabi Musa, engkau tak tahu ke aku ada jadikan, ada ciptakan, ada membuatkan khardalah. Apa makna khardalah? Yakni biji sawi. Nak. Tapi bukan maksud biji sawi sangat tu, benda yang paling kecil. Maknanya benda yang paling kecil tu dia panggil khardalah, biji sawi. Jadi bahasa orang Arab tu, kalau nak cerita benda yang paling kecil tu apa dia? Dia kata khardalah. Tapi boleh jadi kecil pada tu ada lagi kan. Seperti kume-kume ke masalah. Itu kecil pada tu lagi. Tapi orang Arab zaman dulu mana dia nak kena bakteria apa tu. Mana dia nak kena kume-kume apa tu. Tapi apabila orang Arab pada zaman dulu dia nak cakap tu, benda yang paling kecil dia panggil khardalah. Kecil, benda apa yang paling kecil? Biji sawi ni. Dan barang yang di atas mana lebih besar daripada biji sawi. Jadi maknanya ada orang cakap tu, kilang dia tu ada buat ke semua, ada produk ke semua, mulai daripada jarum sehingga kapal terbang. Nak cerita katanya kecil pun dia buat, benda besar pun dia buat. Jadi maknanya sekecil-kecil benda macam biji sawi tu Allah Ta'ala ada jadi, sebesar-besar benda ialah arash, Allah Ta'ala ada jadi. Jadi maknanya bukan benda kecil saja Allah Ta'ala buat, bukan benda besar saja Allah Ta'ala jadi. Ada ke semua. Kalau gitu maknanya benda yang Tuhan buat semua, mintalah. Sebab tu benda kecil, benda besar, mintalah. Bahawa tiada aku jadikan suatu melainkan gugur perkataan apa dia? Bahwasanya tiada aku jadikan suatu malaikat dan sungguhnya itu. Nak tambah. Bahawa tiada aku jadikan suatu malaikat supaya mengenal akan daku dan sungguhnya. Tu dia ada jatuh. Bahwasanya tiada aku jadikan suatu malaikat supaya mengenalkan daku. Dah. Jadi Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tu tak lain tak bukan supaya kita makhluk tu mengenalkan dia. Dan sungguhnya, gitu, malaikat supaya mengenalkan dia. Dan sesungguhnya telah aku ketahui bahawa makhluk berhajat kepadanya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala kata dia tahu bahawasanya segala makhluk dia ni berhajat kepadanya, kepada perkara yang dijadikan oleh Allah. Maka barang siapa meminta akan daku sesuatu, siapa-siapa saja minta daripada Allah akan suatu benda kecil ke besar, padahal mengetahui ia akan bahawasanya aku kuasa dan aku yang memberi dan aku yang menegah. Katanya, maka barang siapa meminta akan daku sesuatu. Siapa-siapa saja ada minta daripada Allah suatu perkara, tak kira perkara itu besar ke kecil, padahal ia, ketika dia minta tu, dia tahu, dia kenalnya begini. Padahal ia mengetahui akan bahawasanya aku kuasa dan aku yang memberi dan aku yang menegah. Jadi maknanya kita minta apa-apa daripada Allah.
kita apabila kita nak minta apa-apa daripada Allah, mesti kita ingatnya begini. Bahwasanya Allah kuasa nak bagi benda yang kita minta. Dan apa yang kita minta tu dia akan bagi kepada kita, dia akan beri kepada kita. Kalau dia kehendak nak bagi. Kalau dia tak nak membagi, tak bagi juga. Begitu. Jadi dalam keadaan kita berdoa tu, kita teringatnya begitu, kita tahunya begitu. Maka barang siapa meminta akan daku, maka barang siapa meminta akan daku sesuatu, padahal ia seorang, barang siapa tu mengetahui, dia tahu dalam hati dia akan bahwasanya aku Allah kuasa nak bagi benda yang diminta, dan aku yang memberi, Tuhanlah yang memberi segala perkara kepada kita dan yang menegah. Kalau Tuhan nak bagi, dia bagilah. Kalau Tuhan dia tak nak bagi, tak bagilah. Tak dapatlah kita. Dalam masa kita berdoa, kita teringat kepada tiga perkara itu. Allah Ta'ala yang kuasa, yang memberi, yang menegah. Nescaya aku beri akan dia, akan pintanya serta maghfirah. Tuhan akan bagi kepada kita benda yang kita minta, serta dia bagi keampunan kepada kita. Serta maghfirah, serta dia bagi keampunan kepada kita. Itulah. Panjang lagi tu, faedah-faedah yang bersangkutan dengan bismillah. Maka insyaAllah kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi di sini. Maka pada kata namu yang 3,000 itu, kita akan sambung lagi rusia-rusia bagi bismillahirrahmanirrahim. Ini tak dapat tidaklah. Ini sepatutlah elok sangatlah kita tahu rusia-rusia dia. Yang tak begitu banyak sangat sini disebut. Maka insyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi pada katanya maka namu yang 3,000 itu. Wallahu'alam. Alhamdulillah. InsyaAllah 10 minit lagi kita sambung kitab Aqidatun Najm. Auzubillahi